Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 26 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Penganjuran Pilihan Raya Umum PRU dalam masa terdekat merupakan satu tindakan tidak bertanggungjawab. Kenyataan tegas itu disuarakan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin ekoran situasi semasa. Menurut beliau, keadaan tidak amat sesuai, apatah lagi dengan wujudnya kemunculan varian baharu B11529. Ya, saya telah bincang perkara ini dengan pakar-pakar mengenai Ketua Pengarah. Pandangan KKM adalah pilihan raya umum yang sebenarnya boleh dielakkan, macam pilihan raya negeri Sarawak. Malaysia now you after code blue. Pilihan raya negeri Melaka tak dapat dielakkan sebab dibubarkan DUN. Pilihan raya umum tidak perlu dipanggil lagi. Dan pendirian KKM adalah tidak sesuai untuk kita adakan pilihan raya umum pada waktu ini. Dua perkara yang penting yang saya nak tegaskan. Pertama, iaitu keadaan kes yang masih lagi membimbangkan, kemasukan hospital yang semakin meningkat, dan yang ketiga, kemunculan varian baru ini. Saya rasa kalau diadakan pilihan raya umum pada waktu ini sangat-sangat tidak bertanggungjawab. So the position of KKM is we will advise strongly against a general election anytime soon. Khairy berkata demikian bagi menjawab soalan berhubung cadangan beberapa pemimpin politik yang mahu PRU diadakan segera susulan keputusan yang dicapai pada PRM Melaka minggu lalu. 11 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN mengangkat sumpah sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ESKO pada istiadat angkat sumpah jawatan dan tak setia serta sumpah simpan rahsia ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Ia berlangsung pada jam 3.22 petang dengan dimulai Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang mendalui senarai dan dibuat di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam di Dewan Suri Negeri Air Keruh. Beliau yang sebelum ini menyandang jawatan sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Melaka dilantik menyandang portfolio sebagai Esko Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan. Ia disusuli Datuk Muhammad Jalani Khamis yang dilantik memegang jawatan sebagai Esko Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan. Manakala Datuk Rahmat Mariman yang menyandang jawatan sebagai Esko Kerja-Raya, Pengangkutan, Kemudahan Awam, Infrastruktur dan Pengurusan Banjir. Manakala Datuk Zaidi Atan memegang portfolio Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar. Turut mengangkat sumpah Datuk Abdul Razak Abdul Rahman yang menyandang jawatan sebagai Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani. Bagi portfolio Pembangunan Belia, Sukan dan Padan Bukan Kerajaan NGO, VP Shanmugam telah dilantik menerajuinya. Turut sama mengangkat sumpah Datuk Kasum Nordin, Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Ngah Hisam. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali pada istiadat itu turut memberi ucapan tak setia dan disusuli bacaan doa oleh Mufti Melaka Datuk Abdul Halim Tawil. Terdahulu, Datuk Seri Sulaiman mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri pada awal pagi 20 November. Sejurus BN diumumkan menang 21 daripada 28 kerusi yang dipertanding. Beliau turut dilantik sebagai Esko Perancang Ekonomi, Kewangan Pembangunan Tanah, Agensi Berkaitan Kerajaan GLC dan Hak Ehwal Agama. Berita seterusnya. Ahli Parlimen Lahad Datu Datuk Muhammadin Ketapi mendakwa sepanjang berada dalam Parti Warisan, beliau tidak dapat membantu rakyat dan kawasan kerana tiada peruntukan yang mencukupi. Faktor berkenaan telah mendorongnya untuk bertindak keluar parti pada Oktober lalu dengan menjadi ahli politik bebas. Namun begitu, atas prinsip menjaga pengundi di kawasannya, Datuk Muhammadin memutuskan untuk menyertai Bersatu. Saya menyertai Bersatu dengan harapan dapat membawa kemajuan dan juga membantu penyokong-penyokong dan rakyat-rakyat di kawasan saya. Khasnya P188 lah ada. Kita mempunyai 4 DUN. Satu daripada DUN tersebut, saya sendiri juga sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan
N61 Segamat. Kawasan ini besar. Dia besar dan juga memerlu peruntukan yang banyak. Oleh kerana kawasan ini boleh dikatakan agak jauh ketinggalan dengan kawasan-kawasan, kalau kita bandingkan mungkin kawasan-kawasan yang lain. Semalam beliau secara rasminya menjadi Ahli Bersatu yang baharu dan Setiausaha Agung Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan berkata permohonan keahlian Datuk Muhammadin diperakui dan diterima dalam mesyuarah khas Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang dipengerusikan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sementara itu, ketika mengulas perkara yang sama, bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak mempertikai tindakan MPT Bersatu yang menerima ahli Parlimen Lahad Datuk itu. Dalam hantaran di Facebook, beliau mempersoalkan pendirian parti berkenaan yang kononnya meminta penggubalan undang-undang bagi mengharamkan perbuatan lompat parti, tetapi pada masa yang sama menerima Datuk Muhammadin ke tapi. Beliau yang juga Ahli Parlimen Pekan turut memuat naik muka depan laporan kaji selidik awam mengenai undang-undang anti lompat parti yang pernah dikongsi bekas calon Perikatan Nasional untuk Pilihan Raya Negeri PRM Melaka, Datuk Mas Ermiati Samsudin sebelum ini. Terdahulu hari ini, Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan Datuk Muhammadin yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Segama sah diterima menyertai Bersatu. Katanya Datuk Muhammadin dijangka mampu memperkukuhkan kedudukan Bersatu di Sabah. Malah beliau berkata ia juga akan memberikan manfaat yang besar kepada pembangunan serta kebajikan rakyat di Parlimen dan DUN yang diwakili Datuk Muhammadin. Bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas mendakwa saman yang difailkan Datuk Seri Najib Tun Razak terhadapnya dan kerajaan atas dakwaan salah guna kuasa ketika mendakwa bekas Perdana Menteri itu dalam beberapa kes atas tujuan politik. Menerusi afidavit sokongan bagi membatalkan saman terhadap dirinya, Tan Sri Tommy berkata beliau percaya yang Ahli Parlimen Pekan itu berbuat demikian untuk digunakan dalam kempen menjelang Pilihan Raya Negeri Melaka baru-baru ini dan juga untuk Pilihan Raya Umum akan datang. Tan Sri Tommy berkata perkara ini dibuktikan dengan fakta bahawa pertuduhan ini hanya dibangkitkan oleh Datuk Seri Najib buat kali pertamanya walaupun beliau telah didakwa dalam kes Berkatan Wang Malaysia Development Berhad 1MDB pada September 2018 serta kes pengubahan wang haram pada 2019. Beliau mendakwa Datuk Seri Najib tidak pernah membangkitkan sebarang pendawaan jahat sebagai sebahagian daripada pembelaannya dalam kes SRC International yang berhad dan kes 1MDB yang sedang berjalan. Tan Sri Tommy adalah Peguam Negara dari 4 Jun 2018 sehingga 28 Februari 2020 berkata 4 kes jenayah Datuk Seri Najib masih belum selesai di Mahkamah Tinggi dan oleh sebab itu Datuk Seri Najib masih kekal sebagai orang yang dituduh. Tan Sri Tommy mendakwa sebagai seorang pendakwa raya, beliau tidak bertanggungjawab menjaga orang yang didakwa seperti Datuk Seri Najib, antara lain kerana sistem adversarial di bawah Undang-Undang Malaysia. Beliau berkata jika saman itu tidak dibatalkan tetapi perbicaraan diadakan atas pertimbangan pembuktikan sivil, ia akan menyebabkan kes Datuk Seri Najib akan dibicarakan semula sementara kes jenayah sedang berjalan. Mulai esok, Kementerian Kesihatan KKM akan mempertingkat langkah pencegahan dan kawalan sepadan bagi pengembara yang tiba di pintu masuk negara ini. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin berkata tindakan itu diambil susulan penularan varian baharu COVID-19 iaitu B11529 yang telah dikesan di 3 negara iaitu Afrika Selatan sebanyak 77 kes, Botswana 4 kes dan Hong Kong 2 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia telah memutuskan untuk mempertingkatkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan sempadan bagi pengembara yang tiba di pintu masuk antarabangsa negara, iaitu pertama, pengembara warga negara Malaysia yang merancang melawat ke negara Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Nambia dan Zimbabwe
adalah tidak dibenarkan untuk meneruskan perjalanan mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia akan memaklumkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia bahawa ada sekatan sementara kepada semua pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan dalam tempoh 14 hari ke Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Tambahnya, warga negara Malaysia dan pemegang pas penduduk tetap yang pulang ke Malaysia dari negara berkenaan dibenarkan memasuki Malaysia. Namun, mereka dikendaki menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin tanpa mengira status vaksinasi. Selain itu, sampel juga akan diambil dari individu yang tiba dari negara-negara itu untuk surveillance genomik. Khairi juga memaklumkan, berdasarkan surveillance genomik yang dijalankan sehingga hari ini, tiada virus COVID-19 varian baharu B11529 yang dilaporkan di Malaysia dan KKM memandang serius dengan kewujudan varian baharu ini. Menurut laporan, varian baru ini mempunyai 32 mutasi spike protein, iaitu 2 kali ganda lebih banyak daripada varian Delta. Sehingga kini belum ada maklumat lanjut bagi tempoh inkubasi gejala dan kebolehjangkitan varian ini. Untuk makluman, buat masa ini Pertubuhan Kesihatan Sedunia masih lagi membuat pemantauan yang rapi mengenai perkembangan yang berkaitan pelaporan varian baru B11529. Buat masa ini, varian baru ini dikategorikan oleh WHO sebagai varian under monitoring. 299 kanak-kanak di Pulau Pinang menjadi anak yatim selepas kehilangan ibu bapa atau kedua-duanya sekali akibat pandemik COVID-19. Esko Kesihatan Agroteknologi Keselamatan Makanan dan Pembangunan Luar Bandar Dr. Nolila Arifin berkata, pasukan khas telah diwujudkan bagi membantu kanak-kanak berkenaan. Jadi di sini untuk anak-anak ini kita dah decide dalam mesyuarat MMK supaya kita buat special task force untuk membantu mereka dari segi kesihatan, depression dan mental juga, dan juga kebajikan mereka. Pada 22 hari bulan November, saya juga telah mengadakan majlis serahan COVID Relief Fund sebanyak 111,000 untuk membantu 111 pelajar B40 anak yatim yang telah kehilangan ibu atau bapa akibat jangkitan COVID dari 21 sekolah. Yang ni sumbangan ini telah diusahakan oleh Presiden Puan Lina Lions Club Bayan Baru yang telah mengumpul dana untuk membantu beri kepada setiap pelajar RM1,000 seorang. Dr. Nolila berkata demikian dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang hari ini. Tambahnya lagi, petugas khas itu juga akan melihat bentuk sokongan dan bantuan yang diperlukan pelajar terbabit, khususnya dalam memastikan mereka meneruskan sesi persekolahan. Beliau juga memaklumkan berdasarkan statistik yang dinyatakan, seramai 95 daripada pelajar tinggal di Timur Laut telah diberi bantuan, diikuti seberang perai tengah 84, seberang perai utara 46, barat daya 41 dan seberang perai selatan 33. Dan kalau kita tengok daripada segi sekolah mereka, 142 ataupun 47.4% adalah bersekolah, alhamdulillah, sekolah rendah. Sekolah menengah 152 kanak-kanak, 50.8%, dan sekolah agama 5 orang, 1.7%. Seorang lelaki nyaris maut selepas kereta yang dipandunya terbabas dan terjatuh ke dalam gaung sedalam kira-kira 50 meter di simpang Tanjung Batu, Temeloh, Pahang. Ketua Balai Bomba dan Pelamat BBP Bukit Angin, penolong kanan penguasa bomba Jalaluddin Abdul Mubin berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada jam 7.01 pagi tadi dan bergegas ke lokasi kejadian.
Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memberitahu sebaik tiba di tempat kejadian didapati sebuah kereta Prado Myvi yang dipandu seorang lelaki berusia 31 tahun terbabas dan terjatuh ke dalam gaung. Katanya bomba menggunakan pengusung untuk membawa naik pemandu berkenaan dan ia mengambil masa kira-kira 18 minit. Mangsa kemudian diberikan rawatan oleh Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS sebelum dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah untuk rawatan selanjutnya. Berita seterusnya. Darjah kebesaran bekas pengurus besar Lembaga Pelabuhan Kelang LPK Pang I2 atau OSIPANG ditarik serta dibatalkan berkuat kuasa Oktober lalu. Setiausaha Kerajaan Selangor Dato' Haris Kasim memaklumkan penarikan serta pembatalan itu dilakukan sebagai menjunjung titah Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah dan selepas berunding dengan Dewan Diraja Selangor. Katanya OSIPANG dikunakan darjah kebesaran Datuk Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah DSSA pada tahun 2010 dengan gelaran Datin Paduka ditarik balik selepas diisytiharkan muflis oleh Jabatan Insolvensi. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan hari ini, Haris yang juga pendaftar darjah kebesaran negeri Selangor berkata perkara itu selaras dengan kuasa Sultan Sarafuddin mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 dan statut darjah kebesaran berkenaan. Katanya Baginda memandang berat reputasi penerima darjah kebesaran Selangor terutama pegawai yang terbabit pertubuhan pelakuan tidak berintegriti seperti rasuah, pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. 19 Januari lalu, sebuah portal melaporkan LPK tidak dapat meneruskan usaha menuntut sebahagian daripada kerugian lebih 2 bilion ringgit yang dikaitkan dengan kontroversi Zon Bebas Pelabuhan Kelang PKFZ. Pada September 2018, OSIPANG diisytiharkan bankrupt oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam yang memutuskan beliau bertanggungjawab atas kerugian berkenaan. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.